Assalamualaikum. Nama saya Rusliana Nur Tasha binti Rosli, bernombor matrik BTAL 1804960 daripada kos ISM Sains Komputer Pembangunan Perisian semester 5 di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNISA. Hari ini saya nak berkongsi tentang cara-cara ataupun tutorial untuk create our own compiler. Terdapat beberapa software yang kita perlu ada untuk create our own compiler. Antaranya adalah yang pertama, kita perlu ada NetBeans IDE. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE version 8.2. Sebenarnya tak kisah pun nak guna version berapa, tapi disarankan untuk guna version 8.2. Yang kedua adalah kita kena ada Java Development Kit JDK. Saya guna version 8. Yang ketiga, kita kena ada Another Tool for Language Recognition ANTLR Editor, di mana editor ni kita akan install sebagai plugin ke dalam NetBeans nanti. Yang keempat, kita perlu ada library untuk ANTLR yang disimpan sebagai Java file. Dan yang terakhir sekali, kita kena ada grammar lah untuk kita punya compiler. Next, saya nak tunjukkan cara-cara untuk buat compiler menggunakan NetBeans. First sekali buka NetBeans. Ni adalah main interface untuk NetBeans IDE. Pertama sekali kita kena masukkan kita kena install kita punya ANTLR editor ke dalam NetBeans sebagai plugin. So tekan tools, plugins, downloaded, add plugins. Dan dekat sini kita pilih lah yang kita dah install, kat mana kita dah simpan benda tu. So saya save saya punya editor dekat folder compiler dan boleh select dan open. Kau tengok dekat sini dah muncul pop-up. Dia punya plugin tu dah already install sebab saya dah install terlebih dahulu. So tekan OK. Kalau yang belum install, dia akan keluar dekat bahagian sini dan boleh tekan install lah. And then boleh close. Langkah seterusnya adalah kita kena create new Java project. Tekan dekat file, new project. Pilih Java. Tekan next. Kat sini tuliskan nama untuk kita punya Java project kita. Saya nak letak nama compiler. Then tekan finish. Bila dah finish, kat sini akan keluar kita punya project kita lah. Next step adalah kita kena add kita punya ANTLR jar tu ke dalam library. Caranya right click, add jar or folder. Then pilih je. Bila dah select tu, boleh tekan open. Bila dah open, dia akan keluar dekat situ, bermaksud kita punya Java file kita dah successfully inserted into libraries of our Java project. So next step adalah kita kena create kita punya grammar file. Pergi dekat source package, right click, and then new, pilih ada. Dekat bahagian kategori tu kita scroll, kita pilih ada. Manakala dekat file type tu kita scroll juga, kita pilih empty file, and then next. Kat sini kita letakkan nama untuk kita punya file grammar lah. Contohnya saya nak letak grammar compiler. Jangan lupa letak .g4 sekali. Lepas dah siap, tekan finish. Dia akan keluar macam ni. So langkah seterusnya adalah kita copy je coding yang dah disediakan, coding grammar yang dah disediakan. Ni yang dah disediakan, tinggal select all, copy, and then paste dekat kita punya file. Bila dah paste, jangan lupa tahu dekat atas ni yang merah ni adalah nama untuk kita punya grammar file lah. Kalau kat sini my grammar, sepatutnya kita kena tukar lah mengikut kita punya nama file grammar kita tu. Nama file grammar kita adalah grammar compiler, so tukar jadi grammar compiler. Bila dah tukar, dah boleh tekan save lah. Bila dah save, kita move on to the next step adalah kita edit kita punya XML, build the XML. Pergi dekat file, compiler. Kat sini kita nampak dah build the XML. Buka yang ni. Kat sini lah kita akan edit nanti.
Okay, kita akan edit dekat tu. Okay, so kita copy coding yang dah diberi. Okay, copy daripada open target sampai lah close target. Kita copy. And then kita paste dekat sini sebelum tutupnya projek tu. Okay, bila dah paste, okay, kita scroll naik atas. Kita tengok. Maafkan saya, ada kesilapan sikit. Saya lupa nak expand coding tu. So, kita buat balik daripada awal. So, copy daripada ni lah. Daripada open target sampailah ke close target. Okay, bila dah copy tu, paste macam tadi lah. Sebab tadi saya terlupa nak expand. So, buat macam tadi lah. Okay, bila dah expand apa semua, copy paste. Okay, kita tengok dekat atas ni. Dekat bahagian sini, dia tulis antlr.jar. Okay, location dekat sini adalah location untuk kita punya jar file. Okay, kita pergi dekat kita punya project. Kan jar file kita dekat sini. So, right click. Tekan edit. Okay, and then ni lah kita punya directory. So, copy je directory ni. Okay, and then kita paste dekat sini. Okay, bila dah paste. Okay, kita tengok yang bawah ni pula. Bawah ni dia tulis antlr.grammar. Okay, location dekat sini adalah location untuk grammar file kita. So, kita kena carilah kita punya location untuk grammar file. Okay, pergi dekat kita punya file. Lepas tu, okay, saya simpan file tu dekat C. Okay. Okay, dekat C. Lepas tu dekat user, admin, documents. Okay, dekat documents ni cari NetBeans project. Okay, ni. Okay, lepas tu cari kita punya compiler, src. Okay, ni lah kita punya grammar file kita. Grammar compiler.g4. So, copy yang atas tu. And then kita paste dekat bawah tu. Okay, bila dah siap paste, kita jangan lupa tukarkan dia punya nama grammar file tu. Sebab nama grammar file tu tak sync dengan grammar file yang saya dah buat. So, kena tukar my grammar tu jadi grammar compiler.g4. Okay, bila dah tukar tu, okay, kita kena check sekali lagi kod-kod ada yang tertinggal ke. Okay, check. Okay, semua dah lengkap. So, boleh tekan save lah. Okay, bila dah tekan save, kita cuba try build project. Okay, nampaknya ada error dekat line 76. Unexpected ni ada dash dekat situ. So, kita kena buang lah dekat line 76 tu. Okay, buang. Lepas tu save. Lepas tu kita try build project sekali lagi. Okay, nampaknya ada error juga dekat line 91 pun sama, kena buang. Okay, lepas tu dekat yang Java tu pun kena buang juga. Bila dah buang, tekan save dan boleh try build project sekali lagi lah. Okay, build successful. Okay, bila dah build successful tu, kat tepi ni akan keluar semua file-file grammar yang patut ada lah untuk kita punya compiler. Ada banyak dekat sini. Ada grammar compiler lexer, ada grammar compiler parser, apa semua tu. Kat sini memang penting. File ni sangat penting untuk kita punya compiler. So, next step adalah kita kena buat coding untuk kita punya main class, iaitu kita punya compiler.java tu. Kita kena buat coding dekat sini. So, since kita dah dibekalkan dengan codingnya, kita tinggal copy je. Okay, ni coding yang telah diberikan. So, kita copy yang bahagian import dulu. Okay, and then paste dekat bawah package compiler. Okay, bila dah siap paste tu, kita copy yang coding bahagian dalam main tu.
Start daripada try sampailah tutup bracket tu. Okay. And then kita paste dekat dalam ni. Okay, kat sini kita buang lah. Kita tak nak yang ni. Kita buang. And then kita paste. Okay. Lepas dah paste, kita boleh tengok dekat sini ada banyak error. Okay. Error pertama dekat sini. My grammar lesson equal to new grammar lesson input. Okay. Sepatutnya nama dia kena sama dengan nama yang kat tepi ni. Kat tepi tu grammar compiler lesson. So kena samalah. Sebab tu kena ubah dekat bahagian merah tu. Okay, so kita ubah jadikan dia sebagai grammar compiler lesson. Okay, copy grammar compiler. Okay, and then paste dekat sebelah sana. Sebab sama je. Lepas tu tengok dekat bawah ni my grammar parser. Dekat sini grammar compiler parser. Sama je. So tinggal paste je. Grammar compiler parser. New grammar compiler parser. Okay. Okay, bila dah siap tu. Okay. Okay. Lepas tu dekat atas ni kita boleh tengok. Okay. Dekat atas ni adalah path untuk kita punya source code lah. Ataupun sample code. Okay, sebelum tu kita kena buat ni lah file untuk source code. Okay, macam saya dah create satu source code. Okay, source code ni saya simpan dekat desktop. Lepas tu dalam folder compiler. Dekat sini lah saya simpan saya punya source code. Okay, so copy je dekat atas ni. Copy path dia. Okay, and then kita paste dekat sini. Okay, bila dah paste. Okay, tak selesai lagi sebab kat belakang ni sample code ni adalah tak sama dengan nama file source code yang saya dah buat tu. So okay, ni file source code saya yang saya dah buat. So kena tukarlah nama sample code ni kepada source code. Tukar source code. Okay, so kat belakang ni kena tambah txt sebab file tu saya simpan sebagai text file. Okay, bila dah ubah apa semua, dah siap. Okay, dah tak ada apa dah nak diubah. So boleh tekan save and then run. Okay, alhamdulillah dah. Ni lah yang result dia dah successful. Ni lah compilernya. Okay, so okay, itu sahaja daripada saya. Harap tutorial ini mudah difahami dan senang untuk diikuti. Terima kasih sudi mendengar. Thank you.